Kenapa sikit ni? Baru 17 orang ni. Mana lagi yang lain ni? Hilang lah. Okay, so kalau you tengok balik tadi video tu, dia ada cerita pasal saya interesting yang dekat sini lah. Okay, sebab macam mana, how do we know that dia boleh menghasilkan bentuk this one. Okay. So if you look at this spring, so this spring dia akan dia akan pergi kiri kanan, akan tak jalan. Okay, so dia akan pergi kiri kanan kan. So the R here it actually equals to the rate A because A tu adalah maximum. So kalau you tengok saya stop. So dia yang ni tak, saya dari belakang sikit. Okay. So bila dia berada di maximum, so sebenarnya dia ada dekat amplitude lah. So that's why sebenarnya the spring kalau dia moving left right, sebenarnya dia akan membentuk simple harmonic motion. So kalau you tengok balik dia pergi ke sebelah sana, okay saya stop. So dia berada di sini lah. So yang ni dia berada to the left. So this one dia buat cycle dan cycle dia ni adalah anti-clockwise lah kalau you tengok dia punya cycle. So that's why kita boleh cakap kalau you ingat balik dalam you punya you punya nota, dia ada cakap simple harmonic motion actually dia boleh dia adalah sejenis wave lah. Dia akan membentuk circular motion dan dia boleh menghasilkan, dia adalah sejenis circular motion because dia going back to the original position lah. So dia pergi balik ke original position. So kalau case macam ni, kenapa dia letak cos? Sebab this one adalah dia start from the amplitude. So that's why your graph akan jadi A X cos theta. Okay, so kita tengok balik kepada kita punya ni. Saya ada bagi yang ni, this one. So saya harap awak dah, kalau tak nak print pun awak buka balik lah. Okay, yang ni. Okay, saya ada tulis dengan a few. Okay, saya buat balik semula lah ni. Awak dengar ke tak dengar ni? Dengar tak? Dengar. Okay. Alright, so hari ni kita akan lukis graf ni and then kita masuk graf energy. Lepas tu habis lah, lepas tu boleh buat lah tutorial. Okay, so kita tengok kepada function Ini adalah 9.3 lah. So 9.1, 9.2, 9.3 lah. So kita ada satu lagi 9.4 nanti. Okay, so this is the graph X equals to A sin omega T plus phi. Ingat ya, what is phi? Phi is initial phase. Initial phase meaning dia tak start dengan zero atau amplitude. Dia start between. Maknanya dia tak start dekat zero dan dia tak start dekat amplitude. Dia duduk between. Dia duduk di antara amplitude and also zero lah, equilibrium. Zero here we are talking about equilibrium position. Equilibrium position meaning dia duduk dalam keadaan static lah, dalam keadaan at rest, dalam keadaan without external or internal, tidak bergerak, dia dalam keadaan equilibrium. Macam contohnya spring, so this is your spring, so here is x0 iaitu bila dia dalam keadaan at rest. Tapi bila you tarik dia, so dia akan bergerak, so yang ini akan jadi positive x lah. Bila dia compress, dia akan duduk kat sini, so this one akan jadi negative x. Please you take note this x is start from equilibrium. X ni you kena ambil dia daripada equilibrium position, bukan daripada wall. So ingat balik X ni adalah start daripada equilibrium position. Kalau awak tengok ini jarak ni ke sini, ini jarak ni ke sini. Sekejap, saya buka PowerPoint. Ni. Lambatnya PowerPoint ni nak buka. Okay, kita tengok mana X. Bukan. Inilah. X, ni. X adalah displacement from equilibrium position. So kalau you nak cari X, mesti make sure your X tu adalah start daripada equilibrium. So this is your equilibrium, this is your X. This is equilibrium, this is your X. This is equilibrium, your X. Dia bukan start daripada wall, bukan start daripada wall, bukan start daripada wall. Dia kalau you tengok sini, this is equilibrium, so this is X. This is equilibrium, this is X. So be careful on the X. X ni mesti start daripada equilibrium. Okay, so the first one dia kata when phi is zero. So meaning bila phi zero, dia start dekat equilibrium lah. Okay, so your equation akan jadi A sin
omega t plus 0. So I will get my equation A sin omega t. So this is my equation lah yang saya akan dapat lah. Okay, so macam mana shape my equation? So sebab you dalam learning outcome you, they ask you to sketch a graph. So you need to know how to sketch a graph Okay, so ini adalah X unit meter. Jangan confuse lah. Cikgu, X tu bukan duduk kat paksi X ke? Ya, X tu memang duduk kat paksi X. Tapi dalam kes awak ni, X ini adalah refer displacement. Kalau you tengok balik gambar rajah awak ni, displacement awak ni boleh kat kebaring, horizontal, boleh juga vertical. So that's why this X adalah represent displacement from equilibrium position. So dia bukanlah X yang ini Jangan, itu X axis. Jangan confuse yang itu. Okay, ni adalah T sebab dia adalah in term of T. So unit kena ada. Buat graph ada unit dapat satu markah. Even though you tak tulis apa-apa. Sebab dia maknanya you faham. You kena lukis graph X against T. Ini paksi Y, ini mesti paksi T. Dan with unit Okay, your graph is sine. So what happened is my graph is sine. So saya buatlah bentuk S. Sine. S. Ni. Kan bentuk S sine. So ini adalah sine graph lah. Dan so kena label ini adalah A0 negative A. So satu cycle ni akan dapat period. So please kalau you dah buat ni mesti letak nilai-nilai inilah. Yang T ni tak perlulah divide by tu tak perlu. Hanya buat untuk one cycle sahaja. Unless question minta lah. Kalau saya buat one cycle je. Tak perlu buat dua cycle. Kecuali soalan minta lah. Dia minta dua cycle so you kena tambah satu cycle lagi. Sebab yang ini adalah satu cycle. Satu pusingan yang lengkap. Ini satu pusingan yang lengkap. Sebab yang ini atas kan. Okay, saya gabung bawah ni. So dia akan jadi one cycle sebenarnya. Dia one complete cycle. So that's why this is period. Okay, boleh tak ni? Boleh? Iya pula dah. Boleh ke tak boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Aduh, tidur dulu ni. Okay, so kita masuk kepada ni pula. So X equals to A sin omega T plus phi. So when T 0, X is positive A. So maksudnya ini 0, ni 0, ini A. So dia duduk dekat atas. So dia adalah actually cos graph. Maksudnya dia tak ada phi. So my phi here adalah 0 jugalah. My phi here adalah ada kalau you nak buat sin. Okay, macam mana nak cari phi? Okay, macam mana nak cari phi? You kena masukkan nilai lah. Okay, saya buat kat tepi ni lah. Okay, so saya masukkan nilai. X adalah dia kata positif A. Positif A A lah. Sin omega T plus phi. So omega T saya adalah 0. 0 sebab T 0 plus phi. Tak tahu. Saya tak boleh cakap phi saya 0 sebab dia tak start daripada equilibrium. Okay, so A divide by A, 1. So sin, this one darab kosong. Kosong plus phi. Kosong plus phi dapat apa? Kosong plus phi dapat 1 lah. Dapat 1 pula. Kosong plus phi dapat phi lah. So this is your answer. So we can find phi. Okay, how to find phi? So you kena tekan calculator lah. Ingat ya, this one all mesti dalam mode radian. So phi awak tu mesti dalam mode radian lah. So kalau ikutkan sin graf dia nak dapat 1, dia adalah duduk dekat 90 darjah. Sebab ini kosong, 90 darjah, 180, 270, 360. So saya, kalau you tak tahu, you guna tekan calculator lah. Saya rasa yang itu adalah perkara basic rasanya. Yang itu semua orang kena tahu kot berapa ni dapat berapa. Kalau tak tahu awak tekan je lah calculator. Yang ini mode degree kan. Okay, saya tekan sin 90 degree. So saya akan dapat apa? 1, yes. So sin 90 degree you get 1. Tapi because this one adalah dalam unit radian, so awak tak boleh letak 90 degree. So phi awak adalah pi over 2. Because pi over 2 adalah 90 degree. So this one I akan letak pi over 2 rad lah. So my phi akan adalah pi over 2 rad. So my new equation akan jadi X sama dengan A sin omega T plus pi over 2. So inilah equation baru saya. Okay, saya selalunya tak akan buat ni sebab saya tahu kalau T kosong, X adalah A, dia duduk kat puncak. So graf awak mesti graf cos. So satu lagi cara nak tulis, you akan letak A equals to, bukan sin you tukar cos omega T. So nak buat ni boleh, nak buat ni boleh. O lah saya letak O. Selalunya saya akan letak ni lah.
Okey, kenapa pilih yang ni? Sebab senang nak buat graf nantilah. So kalau graf cos ataupun you tengok sini T dengan A. So ini X, ini meter, ini T, ini second. So bila T kosong dia duduk dekat positif A. So dia akan graf macam ni. Mesti satu cycle puncak akan berakhir dengan puncak. Top will end with top because we only do for one cycle. So this is your period lah. So this is your negative E. Okay, boleh tak ni? Boleh. Boleh. Okay, kita masuk pula yang ini. Okay, yang ini kalau siapa-siapa dah terror dia dah tahu dah. Oh, mesti graf dia kat bawah. So kalau saya akan buatlah graf. Okay, graf saya ni maksudnya yang ini X, ini meter. Yang ini T second. So when T is 0, your X adalah kat negative A. So this is my starting point. So dia akan bentuk macam ni. Macam mana cikgu tahu dia bentuk ni? Sebab dia adalah circular motion dan dia adalah sine pula. Dia adalah one cycle. So dia mesti jadi bentuk macam ni. So this is my period lah. So yang ini akan jadi A. So bila saya tengok gambar raja sini, saya tahu ini bukan sine. Ini adalah cos graph. Tapi ini bukan cos positif. Ini adalah cos negatif. So saya akan tahu jawapan dia adalah negatif A cos omega T. Kenapa letak negatif? Sebab dia kat bawah. Okey. Tapi phi, berapa phi dia? Okey, phi dia ada dua. Satu you nak buat, kalau you nak buat pi over 2, you kena letak negatif. Tapi kalau you nak buat positif, dia akan jadi 3 pi over 2. Okey, how do you get that? Okey, sebenarnya dia adalah shift ni, graf ni. Okey, sebab kalau you tengok ni ni sine. Saya ajar awak shift graph. Okey, so ini adalah sine graph. Okey, omega T plus pi over 2. Plus ni maksudnya dia bergerak lah ke kanan. So bila dia bergerak ke kanan sebanyak 90 darjah pi over 2. So your graph akan stop dekat sini. Sebab dia bergerak separuh ni pi over 2. So that's why your graph akan jadi bentuk macam ni. Saya ulang balik. Okay, graph asal dia macam ni. Ni sine. Sebab dia graph sine. So this is graph sine. But dia ada pi over 2. So saya akan shift ke depan sebanyak pi over 2. Pi over 2 ni. Pi over 2 lah. Pi over 2 ni. Pi over 2 90 darjah. So graf baru saya ni. Saya shift ni. Benda ni. Benda ni Pak CY ni. Saya gerakkan dia. So yang ini X. Yang ini Y. So nampak tak shape ni sama tak dengan shape ni? Sama. Ni shape ni adalah sama dengan shape ni. Cuma you kena tambah sampai ke atas sebab nak cukupkan one cycle. Okay. Boleh tak faham tak shift graph ni? Kau tak faham shift graph tu? Pergi kat kakak. Boleh tak ni? Ya. Ada tak dalam ni? Berapa dia test lagi? Kat sini pun tak ada shift graph. Dia terus direct je displacement lah. Tak apalah. Kalau macam tu lagi senang lah. So awak just perlu tahu daripada dia punya nilai ni lah. Okay, so yang ini pula adalah X sama dengan negatif A cos omega T. So macam mana phi saya ni? Okay, so saya just masukkan nilai. X adalah negatif A. Equals to A sin omega T plus phi. Okay, T saya tadi 0 ni. TU 0. So you masukkan T0. Okay, so ni akan habislah. So yang ini bawa ke sini negative 1. Sin phi. So you need to find what sign will get negative 1. So sin 270. 270. You will get negative 1. So maksudnya 270 adalah 3 pi over 2 lah. So maksudnya phi saya adalah 270 degree sama dengan 3 pi over 2. So 3 pi over 2 lah. So phi saya akan jadi 3 pi over 2. So jadi maksudnya sin saya akan jadi A sin omega T plus 3 pi over 2. So ini adalah cara lah nak tulis. Tapi kalau boleh kita guna yang ni teruslah direct sebab kita tahu dia adalah cos.
So dia boleh salah satu you nak buat ini atau ini. Kalau saya lebih prefer buat cos lah, tak ada pening-pening pasal fee ni. So kalau nampak shape dia bentuk sin, just terus buat sin. Kalau nampak shape dia bentuk cos, just terus buat cos. You tak perlu buat yang ini semua tak perlu. Lagi direct terus guna based on the graph. Okay, kalau yang ini tengok ni, x equals to a sin omega t plus phi when t 0 x 0. Okay, meanings when t 0 x 0, yes, you will get dia adalah dalam equilibrium, tetapi dia cakap the v is negative v max, meaning dia pergi ke kiri. Maksudnya dia bukan dari equilibrium bergerak ke kanan. Kalau macam case yang awak tengok semua tadi tu, dia adalah case dia daripada original dia gerak ni. Dari original dia gerak ke kanan. So dia akan boleh jadi positif lah. Okay, case you ni dia patah balik. So bila dia patah balik dan dia berada di equilibrium, so graf awak akan jadi bukanlah graf phi awak masih lagi kosong sebab dia berada di T0x0, dia ada dalam equilibrium. Okay, but your graph here bukanlah positif ya, dia A sin omega T, yes, but you have to add negative. Kenapa you kena add negative? Because dia moving to the left. So your graph akan jadi sin, okay, yang ini X, ini meter, this one T, ini second. So your graph akan jadi negative sign. So 0, negative A. So this is A. So this is your period. Sorry, T besar. Ini you punya period, T besar. So senangnya tengok kepada cara kedudukan graf tu lah. Kalau you tengok phi kosong, dia akan jadi X equals to A sin omega T. So kalau T kosong dia duduk dekat positive amplitude, dia adalah A cos omega T. So kalau dia adalah T kosong X negative A, dia duduk dekat bawah lah, dia duduk dekat amplitude but it's negative cos. But then kalau T kosong X kosong but we have negative velocity, meaning it's moving backward lah. So you will get X equals to negative A sin omega T. Okay, boleh tak ni? Boleh, madam. Madam nak tanya. Ya. Yang soalan 3 tu, kalau phi tu tulis negative pi over 2 boleh tak? Negative pi over 2. This one boleh juga. Negative pi over 2 maknanya you shiftkan dia ke kanan sebanyak ni. Boleh, you akan dapat sama jugalah, you bawa dia ke sini. So shape dia sama, boleh. Yang ni nak letak negative pi over 2 pun boleh. Okay, thank you madam. Alright, so kita masuk kepada velocity function pula ya. Sebab you ada 3 graph, you kena tahu X against T, V against T and A against T. Okay, kita tengok pula graph V against T. Okay, kenapa dapat out? Okay, sebab dia differentiate. Okay, yang itu you kena tahu ya, V equals to dx over dt. So your X tadi adalah A sin omega T plus phi. So you differentiate the T. So where is your T? Your T here adalah inside the omega sin and near to the omega. So dia duduk dalam rumah ni. So you tak boleh pecahkan. You tak boleh ambil anak dia keluar, tak boleh. You kena differentiate the owner ni sekali ni, sin ni. So A is alone. So you akan bawa dia keluar. A you bawa dia keluar. So A diam-diam. Okay, sin you kena differentiate because dia inside, the T is inside the sin. So it become cos omega T plus phi. This one tak boleh ubah ya. Ini adalah packet. Ini satu packet. You tak boleh di packet tu ada air. You tak boleh cucuk tidak air tu tumpah. So saya bayangkan ini packet. You cannot change inside this packet. Okay, you need to differentiate twice. Why? Because one is due to the sin. Another one is due to this T lah, is in front dia ada omega, so omega kena bawa keluar, so dia dapatlah ni au cos omega T plus phi. So this is the why, how do you get this? Inilah equation dia. Ini kena tahu ya, differentiate ni kena tahu. Okay, so dia kata when phi is 0, so meaning dia start dekat equilibrium lah. Okay, so apa jadi? So kita akan masukkan nilai phi 0, so your graph akan jadi au cos omega T only. Okay, so you need to know how to plot graph So graph you adalah V ms negative 1. Ini T second. Okay, so how do I draw my graph? Look at this. Is it cos or sin? This is cos. So how is cos positive or negative? Positive.
So your graph akan duduk macam ni lah, cos. Cos. Okay, tetapi this one still period, yes, because this is one cycle, this is time. Time meaning for top back to the top is one cycle lah. Okay, this one kita tak akan tulis A lah because this is represent V. So here is represent V max. And here will present negative V max. Tak boleh letak V max je, so you kena letak AU. AU, negative AU. Sebab ini sebenarnya adalah V maximum. So ada dua yang kena hafal. V max adalah AU, A max adalah AU squared. So dua ni kena hafal. Okay, so graf tak susah pun berdasarkan equation. Okay, dalam exam tak adalah dia bagi A, dia akan bagi nilai 10 pi cos 5t. Awak kena buatlah cos, okay, lukis cos 10 pi tadi kan. So sini tulis 10 pi, bawah ni tulis negatif 10 pi. T, T ni kena carilah guna omega. Dia bagi tadi 5T. So 5 sama dengan omega. So omega sama dengan 5 tadi kan. Sama dengan 2 pi over T. So dapatlah nilai T. Macam itulah dalam exam. Dia tak adalah bagi awak general. They give you specific number. So you need to put a number lah. Number. You kena letak nilai-nilai dekat situ. Yang ni just general lah. So any number boleh letak kat sini. Okay, tengok yang ini pula. So here your phi is pi over 2. Okay, so apa yang you akan buat, your equation akan jadi AU cos omega t plus pi over 2. Okay, so kalau you tengok macam ni, macam susah kan nak buat pi over 2. Okay, so ingat tak apa saya cakap tadi? Saya cakap sebenarnya kalau positif ni dia shift. So dia gerak ke kanan sebanyak pi over 2. Pi over 2 ni 10 darjah lah. So sebenarnya dia telah mendapat graf sin. Dia dapat graf sin balik lah yang ni. Tengok, betul tak? Mana ni? Graf. Ni dah pergi tempat lain. Ni cos tadi kan. Cerita pendek betul, dia potong habis semua. Terus bagi awak ni. Lepas tu, how to sketch graph. Saya tahu kenapa, sebab dia bagi value nanti. Okay, so kalau awak tengok ni, dia adalah pi over 2. Okay, pi over 2 kalau awak tengok tadi dekat slide tadi, dia ada cakap dia shift ni. Phi kalau you dapat negative value, dia shift to the left. Kalau positive value, dia shift to the right. Okay, apa yang saya akan buat? Katakanlah dalam exam tak bagi nilai, dia bagi ni je. Okay, you jangan panik. Okay, you tengok ni, ini cos. Okay, you always bila nampak phi ni, you kena refer kepada the original shape. So this is my original shape ni. Sebab ini, without any phi. Okay, when we have plus pi over 2, apa yang you kena buat? You kena shiftkan dia ni. Okay, you kena shiftkan dia sebanyak pi over 2 to the right. So where is pi over 2? Pi over 2 ni adalah ini, separuh. So my starting point adalah kat sini. So saya punya graph akan jadi bentuk macam ni. So yang shift ni tolong faham ya. Okay, shift ni maksudnya kita gerakkan dia. Okay, yang ini original dia bentuk macam ni. Ini graph cos without any phi. So bila dia ada pi over 2, so you kena ni, benda ni, yang ini, you kena gerakkan dia. Ambil pembaris, bayangkan ni pembaris, you gerakkan dia sebanyak pi over 2. So dia akan stop dekat sini. Kenapa stop kat sini? Sebab ini adalah pi over 2. Yang ini separuh, yang ini adalah pi. Yang ini adalah 3 pi over 2. Yang ini adalah 2 pi. Sebabkan dia satu cycle. Pi over 2 pi, 3 pi over 2, 2 pi. So maksudnya you kena gerakkan dia sebanyak pi over 2. So saya ambil pembaris ni, saya gerakkan dia sebanyak pi over 2, saya akan stop dekat sini. So this is my initial lah. So ini akan jadi saya punya axis baru lah. Y axis baru. So this is my shape lah. Ini bentuk saya. So this one akan jadi VMS negative 1. So this is my second. Yang ini masih lagi negative AU. Yang ini akan jadi positive AU. So this is your period. So sebenarnya ini kalau nampak ni bentuk apa ni? Negative sign. So you boleh letak satu lagi equation.
So dia adalah negative R sin omega T. Ini O lah. Maksudnya salah satu. Okey, kita tengok pula yang ini. 3 pi over 2. Sebab apa? Okey, R cos omega T plus 3 pi over 2. Okey, macam mana saya nak buat ni? Pertama sekali, I will do the original shape. Kita mesti buat original shape cos. Macam mana original shape cos? Like this. Ini original shape cos lah. Okay, so saya nak shift sebanyak 3 pi over 2. So maknanya 3 kali saya kena shiftkan dia. So ini saya shift yang pertama. Shift yang kedua. Shift yang ketiga. So this is my stop. Ni. Ini starting point saya lah. So graph saya akan jadi bentuk ini. Saya kena follow ni. So dia akan jadi macam ni. Sebab this one, the one that you shift adalah pi over 2. Yang ini pi. Yang ni baru 3 pi over 2. Ada lagi tak yang shift? Tak ada Contoh, okay, contoh ni pula Okay, yang ini adalah negatif AR omega squared sin omega T. Okay, tapi yang ini adalah pi over 2. So yang ini akan jadi negatif A omega squared sin pi omega T plus pi over 2. Okay, shape yang saya akan ikut adalah shape yang mula-mula ni. Yang mula-mula original dia adalah negatif R squared sin omega T without phi. So saya akan follow lah sedia negatif. So graph saya adalah bentuk negative sign. Negative sign macam mana? Ke bawah. Ini negative sign sebab negative R squared sin. Ni, negative R squared sin. So ini adalah without phi, without phi. Inilah bentuk dia nanti untuk yang soalan nombor ni lah. Okay, so dia kata sekarang you need to shift dia sebanyak pi over 2. So pi over 2 positif, kita akan gerakkan dia ke kanan. So gerakkan dia ke kanan sebanyak pi over 2. Separuh lah. So your graph akan start dari sini. So graph you akan jadi like this. Yang ini salah tau. Kenapa salah? Sebab you pergi buat macam ni seolah-olah dia tak start dengan puncak. So kalau nak buat graph, make sure dia macam ni. Macam ni. Dia bukan macam ni naik. Tak boleh sebab dia adalah puncak berakhir dengan puncak truth and then back to truth. Dia tak boleh kalau apa beza saya buat tadi, saya buat ni macam ni tau. Yang ni seolah-olah this is the amplitude. So maknanya dia ni tak start daripada dia ni ada lagi phi lah di sini. Walaupun dia dah ada phi ni pi over 2 you dah dapat dah cos, tapi you add another one. So jangan lukis macam ni ni salah. Okay, saya tunjuk balik. Ini saya start dengan A omega squared ni. Ini adalah A negatif A omega squared. Kalau you lukis macam saya buat mula-mula tadi, saya buat macam ni. Saya buat macam ni, lepas tu saya melengkung, lepas tu baru saya naik atas. So seolah-olah ini negatif A omega squared. Maknanya bila T kosong, sorry T here, this is 0. Bila T kosong, dia bukan start dekat negatif O omega squared, dia start dekat a number we don't know. Tak, sebenarnya bila T adalah kosong, dia start dekat maksimum. But it's negative lah. So please be careful lah, jangan lukis macam ni. Salah macam ni. Dia mesti dekat amplitude atau the one that maximum lah. Dia kena starting dekat maximum. Okay, boleh faham tak yang shift-shift ni? Boleh tak faham yang shift ni? Kau tak faham shift ni? Boleh, madam. Okay, so saya buat satu lagi Okay, ni original kan, ni original dia. Okay, tengok yang ni pula. Berapa dia shift? 3 pi over 2. Okay, ni 1, ni 2, ni 3. So dia punya stop dekat sini. Ni. So bila saya nak lukis, saya punya ni adalah starting point saya lah. So dia akan macam ni. So anything please buat yang original. Contohnya soalan kata X sama dengan A 5. Tapi kalau bagi number, kita tak akan buat yang ini sebab kita akan masukkan nilai. Sin 7 pi T. Okay, lepas tu plus pi over 2. Okay, katakanlah like exam macam ni. Okay, pertama sekali apa saya akan buat? Saya akan buat graph sin. Okay. Tapi disebabkan ada pi over 2, saya akan shiftkan dia sebanyak pi over 2 ni. Ni pi over 2. So graph saya bukan ni dah lah. So graph baru saya bentuk dia ni bermula dengan puncak. Berakhir dengan puncak. Lepas tu saya tulislah balik X meter, T second.
So yang ini berapa? 5. Yang ini berapa? -5. So yang ini kenalah cari period. Period bukan 7 pi ya, ini omega. So you kena carilah. So omega sama dengan 7 pi sama dengan 2 pi over t. Pi cancel, so t sama dengan 2/7. Tapi tak kena letak nilai point lah. Berapa? Tak tahulah berapa, kira lah nanti. Okey, boleh faham tak? Yang shift ni ingat positif ke kanan, negatif ke kiri. Okey, saya nak habiskan dululah ni graf ni. Kita separuh jalan tadi. Okey, kita buatlah ini adalah V, MS, -1, T. Nanti buat graf ni. Sebab kalau you faham graf ni, apa-apa graf muncul pun awak boleh buat lah. So negative R squared, ini period. Ini original je lah. Okey, yang ini kosong, so dia akan jadi R squared sin omega T. So V kosong kan. Okey, yang ini ikutlah ni negative sin. So sin tak, kalau tidak ke atas, tapi sebab negatif dia start kat bawah lah. Macam tu. So ini A, MS negative 2, ini T second. So ini negative R squared. Ini R squared. Sebab apa ini? Ini maksimum dia. So ini period. Okey, yang ini pula saya shift dia sebanyak pi/2. So saya tolak dia sebanyak pi/2, so saya dapat shape ni. So ini akan jadi AMS negative 2. So ini T second. So ini R squared. So jangan lupa ini period. Okay. So sama jugalah, ini A MS negative 2, ini T second, ini R squared, ini negative R squared. So ini period. Okay, so saya harap yang itu tak ada masalah lah. Okay, dan graf terakhir yang ada awak akan belajar dalam graf ni, graf smiley. Kan, graf ni kita panggil dia graf mangkuk. Mangkuk Ayun. Mangkuk. Budak dulu panggil cikgu graf mangkuk. Dia ingat graf mangkuk. Okay, kenapa graf mangkuk? Okay, dia ada 3, kinetic, potential and total energy. Okay, kalau you tengok kepada you punya you punya notes, ini adalah graph energy. So we have 3 type of energy, kinetic, potential and elastic. Kinetic, potential and total energy. Ini adalah total energy. Okay, so macam mana graph dia? That's why saya kata graph dia bentuk mangkuk. So ini mangkuk. Ini mangkuk terbalik. Ini dia. Lepas tu dia ada, ni mangkuk terbuka kan. So dia ada penutup. Mana penutup dia? Ni penutup dia adalah energy. So graph ni static. Tak kisahlah any type of situation, any type of scenario. Tak kisahlah dia spring ke, pendulum ke, the energy is here. Because this one you belajar energy is conserved, right? So that's why dia adalah sama. Tak kisah any case. So graph dia static, ini je graph dia. So kalau in exam they ask, because this one they ask you to discuss. Discuss, ingat discuss can be any. They can ask you to sketch, they can ask you interpret. So they can ask you to calculate. Because discuss we are talking about banyak benda you boleh tahu. So kalau soalan tadi macam sebelum ni dia hanya cakap sketch. Ada tak? Ni semua discuss discuss. So maksudnya discuss. Semua discuss. So kita tadi dah discuss ni. So discuss ni boleh tanya sketch lah. Boleh tanya macam-macam. Macam-macam benda dia boleh tanya lah, dan dia boleh suruh you interpret juga. Okay. So kita tengok pada kelas mangkuk Ayun tadi tu. Kelas mangkuk ni. Okay. So ingat mangkuk terbalik, tutup. Okay. Macam mana dengan mangkuk ni? Okay, the one that bentuk mangkuk ni bentuk U. So itu adalah potential energy. So ini formula dia. Yang tutup ni adalah K, kinetic energy. Be careful, dia mesti berakhir dengan negative A and A, because this is X displacement. Displacement you hanya ada nilai amplitude. Dia tak akan pergi beyond amplitude macam you main spring. So you tarik 10 meter, dia akan going back less than 10 lah. Dia tak akan pergi beyond than 10. Dia hanya boleh, paling maksimum dia boleh pergi adalah 10. Sebab itu yang you tarik lah. So dan negative A, okay, yang tutup ni adalah E. So apa yang saya suruh student saya buat? Hafal gambar mangkuk lah. So dia akan buat bentuk macam ni. So ini adalah graf apa? Energy, unit joule, X. X unit meter. Okay. So X ni displacement
from equilibrium position. So dia ingat gambar mangkuk. Sebab dalam exam boleh tanya ni dan you just ingat gambar mangkuk. So buat mangkuk. Mangkuk. So label ini adalah K, kinetic energy. This one tak perlu hafal. They give you dalam nyawa, dalam you punya list formula ada. You just need to know lah M tu apa, mass, omega tu angular frequency, A tu amplitude, X tu displacement. So kalau you nak tulis, you pergi tengok dekat list formula, tengok dekat list formula. Tengok dekat list formula. Mana list formula? Ni 42. So saya just copy ni lah. 42 nilai dia. Yang ini adalah 43, yang ini adalah 44. So you don't have to memorize dia punya equation lah. So just ingat gambar lah. So dia gambar mangkuk, tutup tadi. Okey, satu lagi. Tadi saya kat mana? Saya pula tahu lah saya kat mana tadi. Ni. Salah. Okey. Gambar mangkuk. Okey, satu lagi adalah gambar mangkuk terbalik. Okey, mangkuk you terbalikkan dia. So ini adalah saya terbalik ni. Yang ini gambar smiley U. So U. Yang ini tutup, ini adalah K. Okey. Make sure dia stop ni dekat amplitude. So this is your amplitude 0. Mesti sama Okey, dan last kali adalah penutup. Penutup dia sini. Ini adalah energy. So this is graph lah. Ingat graph mangkuk lah. Mangkuk terbalik, ada penutup. So yang ini graph dia adalah sama saja untuk any case. Okey, kita masuk kepada ini tak ada masalah. Yang ni amplitude semua ni boleh nanti kita buat. Okey, kita masuk kepada sekali 9.4. 9.3, 9.4. Use expression of period of HHMT for simple pendulum and spring oscillation. So you kena guna je T untuk simple pendulum and spring oscillation. Determine the expression ini adalah dalam eksperimen. Ini eksperimen tak adalah. Investigate the effect lah. Ini pun eksperimen. So dua ni tak akan keluar lah dalam exam. Yang ini akan keluar dekat eksperimen. Dan ini pun sebenarnya eksperimen video yang awak kena buat nanti kan. Okay, so tengok kepada ni. So dia suruh use expression of period SHM. Okay, ini adalah ada dua. Satu simple pendulum, satu lagi spring. Different untuk tu. Tapi tak perlu risau, yang ini pun ada dekat dalam you punya list formula. So kalau kita tengok dekat list formula you ada ni. Nampak tak ni? 46. Tak nampak kok besar. Saya besarkan sikit. Ni. Ni dengan ni. Okay. Macam mana nak tahu siapa punya untuk pendulum dengan spring? Just tengok kepada formula. Length, L length. So kalau pendulum memang ada length. So that's why ini adalah untuk pendulum. MK, K is what? K is spring constant. So spring constant adalah untuk spring lah. So don't get confused because this both want to find period. But this one is all for equation for simple pendulum. This one is for the spring. So bila tengok soalan, dia nak apa? Dia nak soalan tu pasal apa? If you look at the question is about pendulum, so use this only. You cannot use this because this one hanya untuk spring sahaja. Okay, so kalau you tengok ni dia suruh use. So tak perlu tahu dia punya derivation. Use only, use. Okay, so let's say we have a pendulum. So you have tension, you have weight. Okay, and then you have mass. Okay, so what happened? The weight dia akan pecah lah into component X and component Y. So resultant dia, kalau kita buat free body diagram, ingat tak kita akan ada tension, kita akan ada weight. Tapi dalam case ni dia buat tension sebagai axis. So tension is Y axis. So weight ni dia akan pecah kepada dua, iaitu weight Y and weight X. So that's why untuk Y component dia akan buat T minus WY. T minus WY equals to, kenapa mv square over R? Sebab ini adalah radial component.
So dia buat sama dengan mv squared over r. So lepas tu untuk restoring force dia buat Fs sama dengan negatif mg sin theta. Okay, so negatif ni adalah direction untuk x lah, di mana restoring force is always opposite dengan x. Okay, disebabkan sin theta, the radian mesti dalam small angle. Sebab itu kalau ingat balik nanti you akan buat as a you akan buat eksperimen, your angle must be less than 10 degree lah. Kenapa mesti be less than 10 degree? Because nak obey SHM punya pergerakan motion. So that's why they must less than 10 degree. So F equals to MA. So dari sini dia akan masukkan formula di mana Fs equals to negative mg x over L, iaitu tadi sin theta kan. So x over L. So MA sama dengan Fs, so dia masukkan ni. So yang ini mm cancel, so you get A equals to negative GL over X. So dari sini terbuktilah A negative X. So dia telah obey lah SHM. Yang ini dia nak menunjukkan bahawa dia telah obey SHM lah, sebab A adalah directly proportional negative X. Sebab formula SHM adalah A sama dengan negative omega square X. So kalau apa-apa formula yang sama dengan ini dia adalah obey SHM lah. Okay, so dia masukkan nilai ni. So you tak perlu tahu sebab you use only. Use, jangan pening ke kepala otak awak. You hanya guna saja. You tak perlu tahu derivation dia. So you will get lah this formula T equals to square root L over G. So L is the length, G is the gravity lah. So macam mana nak hasilkan SHM? So ada 3 condition. The angle must be less. Dia mestilah string inelastic dan light. The gravitational force and tension, only gravitational force and tension acted on the spring. So ini 3 condition lah. So 3 condition ni kena tahulah, ini mungkin boleh keluar dekat UPS 3 lah nantilah, UPS 3 UPS 2, UPS 3. Okay, the last one adalah spring constant. Okay, ini adalah dalam keadaan without load. Nampak ni, without load. Ini bukan equilibrium ini baru equilibrium. Ni nampak ni kosong. Bila equilibrium ini, without, dia letak load tapi dia extend tapi dia tidak bergerak. And then this one you tarik. So yang ini akan jadi ada X lah. Okay. So dia akan ada X, yang ini ada weight, ada force, yang ini ada weight, ada A and then ada F. Kenapa A ke sini? Okay, ingat balik apa SHM cakap, A is always opposite dengan X. So if your X is going down, your A akan going up lah. So dia mesti sentiasa terbalik sebab X A sama dengan negatif omega squared X, dia akan terbalik dengan A. Okay, so dari sini submission F equals to 0, F minus W equals to 0. Ini adalah figure masa dia dalam equilibrium. Ini dalam equilibrium. Hanya ada F dengan weight saja. So F itu adalah restoring force. So dapatlah W sama dengan negatif Kx1. Yang ini adalah bila dia you tarik, so dia ada acceleration F equal to ma. So you akan dapat F1 minus W equals to ma. So W here dia substitute ni lah. So you akan dapat negatif Kx1 plus X. Sebab apa ini plus? Sebab dia dah ada extension. Okay, yang ini minus Kx1 equals to ma. So you akan dapat formula ni. So dari sini A negatif X, so dia pun adalah obey SHM lah. So dia pun obey linear SHM. So dari situ nanti dia masukkan nilai Hooke's law. Okey, sama jugalah Hooke's law, kalau itu tadi case vertical, ini adalah case horizontal pun sama jugalah. F equals to MA, so MA equals to negative X. So A dengan negative X adalah directly but in opposite direction. So dia pun obey SHM. So by comparing this, so you will get this equation. So you don't have to worry about the derivation because the question, the learning outcome is only state use. So use guna sahaja. Dia tak akan tanya you derivation ni semua. Cuma condition ni dia akan ask you in UPS lah, UPS 3. So UPS 3 kena tahulah yang ni condition. Elastic limit of the spring is not exceeded when the spring is pulled. The spring should be light and obey Hooke's law, no air resistant or friction. Ini keluar UPS 3. Jangan risau pasal PSPM. PSPM semua kira-kira. Dia tak akan tanya you explain. Semua kira-kira lah.
Okey, so saya mungkin ni lah soalan dia, masukkan nilai je L, masukkan nilai G, masukkan nilai dapat jawapan. Itu je soalan dia, tak susah lah. Saya rasa soalan dia senang kalau you faham apa dia punya terms-terms tu lah. Okey, yang ini adalah dia nak tunjuk macam mana dia punya, tak tunjuk dia tak buat habis Okey, dia nak tunjuk summary lah apa yang kita tahu. Yang ini adalah untuk pendulum, ini adalah untuk spring. The most important thing yang you kena tahu adalah where is the equilibrium. So equilibrium dalam kes ni adalah kat sini lah. Ini equilibrium. So yang ini adalah equilibrium lah bila dia dekat sini 0. Okay, this one bila T kosong both adalah dekat maksimum. Dia bukan dekat equilibrium lah, dia dekat maksimum, ini pun maksimum lah. And then A maksimum A maksimum. Ni maksimum. Okay. But when dia duduk kat equilibrium, V lah jadi maksimum. V akan jadi maksimum. Okay, lepas tu bila dia patah balik, dia compress atau dia moving to the right, so dia akan jadi A maksimum balik lah. Okay, and then dia duduk kat equilibrium, dia jadi V maksimum, and then dia patah balik A maksimum. Saya rasa yang ini mungkin akan menyebabkan awak confused lah. So A dengan V kenapa tidak sama? Sebab because of the formula kalau you tengok formula this one, V equals to omega square root A squared minus X squared. So why the V max is at equilibrium? Because A is constant lah, amplitude. X here you letak 0. Bila you letak 0, so you get a bigger number. Kalau you letak dekat maksimum, so dia akan tukar jadi A. So A squared minus A squared, you get 0. So you tak akan dapat V maximum. So V maximum happen at equilibrium. While A maximum berlaku dekat amplitude. Itu kena be careful yang ini kena be careful. Sebab yang ini kita bukan cerita pasal linear motion we are talking about SHM. Jangan confuse dengan linear. Kalau linear you cakap cikgu A dengan V dia sama direction. Ya, dia sama je direction. But the value for maximum is different lah. The position dia berbeza. Okay, habis chapter ni. Okay, apa yang awak belajar chapter ni? Entahlah, benda lah banyak sangat. Apa yang awak belajar chapter ni? Okay, kita tengok dekat ni, dekat kita punya ni. Kita dah sampai chapter 9 So we have only left 10, 11, 12, 13, 14. So ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. So minggu ni dah nak masuk chapter week 10. So sangat laju kan matrik ni kan? Ya pula dah. Laju ke tak laju? Okey tak ni? Ya pula. Okey tak? Nak buat ni? Okey betul. Okey. Dia nak pensan lah. Relax. Aduh, kelawak dia pun aku dah pening lah. Teruk no ni. Dia ada, saya tak tahulah mungkin awak, saya rasa awak pun banyak kawan kan dekat tempat lain kan, mesti banyak kawan tempat lain. Ada yang ada asam matrik, rasanya dah nak habis dah silibus dia. Ada tak kawan kat matrik lain? Ada? Saya dah tunjuk kat awak ni, saya tak tahu saya dah tunjuk kat siapa ke tak. Tengoklah, bagi relax dulu. Adakah ini berlaku kat awak? Lucu dia. Macam tak ada hari esok lah, bantai semua. Waktu cuti pun dia buat kelas kan. Tapi saya waktu cuti saya tak buat kelas Betul lah jimat masa belajar macam tak ada hari esok. Saya pernah juga jumpa TikTok siapa tadi kata hari kelas biasa, hari cuti pun dia bantai semua buat kelas. Kan ada juga lecturer awak macam tu? Yang pula dah. Kelas ni tak ada beda, kelas lain ada lah. Ya, kelas saya punya H2 kelas saya pun ada juga. Kuliah hari cuti pun ada kuliah. Lepas tu dia orang cikgu dia tahu kan saya tak ada saingan cari lain pukul 10 ke, saya lebih rela ganti pukul 10. Cuti ke tak cuti tetap tak ada beza, madam tetap ganti juga kelas nanti.
Memang kena gelar ganti tapi waktu cuti tu yang buat kelas tu yang dahsyat betul. Cikgu awak tak cuti rasanya. Okay. So everyone is the same. Sama je. Awak tengok budak tu pun cakap patutlah laju. Rupa-rupanya semua macam nak cepat. Tak ada esok. Hari esok tu macam tak muncul lah. Lepas saya pernah jumpa dengan TikTok, dia kata kau janganlah nak buat siap kerja nanti kau akan mendatang lagi. Memang yes, semua orang akan merasai benda yang sama lah. Tak ada siapa pun happy. Awak tanyalah Ang Xiong Yu tu semua lah. Semua sama je. Memang laju lah. You have to accept it. Memang laju sebab apa dia cepat. Syllabus kita nak habis cepat. Okay. So chapter 9 ni very important sebab dia adalah besar. Dia adalah nombor 2. Markah besar. So kalau boleh saya nak chapter 2, chapter 9 ni you memang kena fokus betul-betul lah. Sebab kalau tengok kan tadi saya cakap balik tadi kita dah masuk chapter 9. So we only left with 2, 4, 5 chapter to go. So kita sekarang dah week 10 dah week 11 pula dah. Kita dah week 10. So kalau boleh kita nak satu minggu tu satu. Ni 11, 12, 13, 14, 15. Sebab kita ada sampai 18 tapi saya rasa tak sempat sampai 18 ni. Bukan tak sempat sampai 18, takkan ada week yang mungkin ni dengan ni kena 2 minggu lah. Ni memang besar 2 minggu ambil masa. So maksudnya ini mungkin week 11, 12, 13, 14, 15, 17. So mungkin revision boleh buat seminggu je lah. Ataupun tak akan sempat buat revision. That's why there are some metrics. Saya tak tahu lah mungkin you tak kawan you ke tak kawan orang lain kot. Kan saya suruh awak kawan orang lain. Kawan awak ni. So ada some metrik dia belajar 2 tau. Satu kat kuliah dia belajar chapter depan 1 hingga 8. Dekat tutorial dia belajar belakang 9 hingga 18. So dalam satu masa dia belajar 2 benda. Ada tak kawan awak cakap itu? Tak ada? Awak ni memang tak kawan siapa lah. Tak ada? Tak kawan Budak saya pun ada cakap. Macam tu madam. Biasa kuliah bagi video je. Kuliah awak bagi video je. Sebab ada budak saya pun ada cakap cikgu ada metrik eksperimen langsung tak buat. Dia habiskan syllabus dulu. Saya kata betul ada metrik yang buat macam tu. Sebab nanti dekat belakang tu dia drilling lah, habis lah budak dia buat banyak latihan. Which is good lah sebenarnya. That's why metrik tu akan sentiasa dapat nombor 1. Kalau tak metrik mana? Metrik Penang lah, mana lagi. Mestilah selalu budak-budak dia kan pandai kat situ. Dia orang boleh belajar satu chapter sini, 2 kepala boleh pecah ni. So lepas juga saya cikgu metrik lain je syllabus is the same, it's just different, cara delivery is different sama juga dengan MRSM sekolah biasa, sama je SBP, sama je syllabus is the same, it's just how you deliver, macam mana you nak counter attack dia punya final exam tu lah. Sebenarnya is more important is PSPM. So that's why kalau awak rasa awak dah teruk, ada orang lagi teruk dah awak. Satu masa dia kena belajar 2 chapter untuk satu topik. Untuk satu subjek. Fizik tu dia kena belajar chapter, contohnya sekarang mungkin dia dah chapter 5. Chapter 5, lepas tu dia dah masuk dah chapter 12. Dia kena 2 benda. So agak dahsyat lah bagi saya. Okay, so tak susah, tak teruk mana pun awak ni belajar lagi. That's why kalau boleh saya kata awak kena keluar, awak kena tengok apa orang lain buat lah. Sebab takut awak tu berada di kelompok awak je, you tak faham apa yang terjadi kat luar tu sebenarnya. So please kita dah week 10. So we have week, kalau matrik ni saya akan tulis another 8 weeks to go. So kita ada tinggal 8 minggu je lah 8 weeks to go to PSPM. So saya akan tulis dia kat bawah depan whiteboard ni. So nak bagi awak tahu awak lah, kita ada 8 minggu je lagi untuk exam. Sebab ini adalah you punya final product, ini je yang paling penting. Tapi ini pun 40%. 40% mampak macam sikit tapi ini yang akan membezakan awak. 60% kalau boleh memang kena dapat banyak lah. Ini kalau you dapat half, actually you'll get A dah. Okay dah. So habis dah selingan tu. Okay, kita tengok ni chapter ni. Okay. So kalau awak tengok ni semua tak berguna. Kenapa tak berguna? Ini chapter 8 tak ada dalam PSPM. Tapi tu kenapa
kenapa dia bagi cikgu? Saja nak bagi buat banyak sikit formula. Tak ada, ni tak pakai pun. Semua ni tak pakai. Okay, so yang ni kita masuk chapter 9. Okay, tengok chapter 9. Yes, you ada belajar X equals to A sin omega T ada. Okay, V sama dengan dx over dt, differentiate. This one is the another formula lah. Okay, saya tak tunjuk cara nak guna formula ni Okay, bila masa nak guna this one and this one you guna bila ada time. So for example, question tu kata this bagi, they ask you to find V, dia bagi nilai X tapi dia kata when T is 5, so you kena differentiate. Okay, bila masa nak guna ni bila dia bagi you X. So please be careful. Ini guna bila dia bagi T. Bila ada T. Given, when T is given. When T is given. So when you use this, when X is given. In exam, in question. For example, they give you, they ask you to find velocity. They give you this equation. But they say when X is 5 cm. So use this. Kenapa boleh guna ni pula cikgu? Okay, cuba tengok. Dia bagi awak ni. Okay, dia bagi X sama dengan 5 sin 7 pi T. Contohlah soalan ni dia bagi ni. Dia kata cari V bila X adalah 7 cm. So awak jangan guna differentiate. Susah sebab dia bagi X. So we use this formula lah. V sama dengan plus minus omega square root A squared minus X squared. Omega, how do I get omega ni? Omega, ini kan omega T. Ni omega. Sebab ini A sin omega T. Okay, A, where do I get A? Ni A, ni A, ni A, ni A. X, where do I get X? Ini X 7. So that's why you use this formula. Tak perlu differentiate. Bila masa nak differentiate, if they ask you to find V but they give you T. T is 5. Okay. Kenapa tak boleh guna ni? Kalau you nak guna ni, you ada omega, yes, you ada A. Tapi you tak ada X, you hanya ada T. Dia bagi you T, 5 second. You nak masuk macam mana? T tu nak masuk kat mana? Tak ada ruang nak masuk. So tak boleh. So macam mana nak buat ni? Yes, you kena differentiate. So that's why you kena belajar differentiate lah. Cara nak differentiate ni, 5 tu bawa ke depan. Differentiate sign jadi apa? Cos. Yang bracket ni jangan ubah. Lepas tu 7 pi bawa ke depan. Itulah masuk differentiate. Okay, the next one, acceleration. You need to differentiate dv atau differentiate 2 kali x atau guna formula ni. Same lah. Bila masa nak guna, bila ada time, so when they give you time. Bila masa nak guna ni, when they give you x. K, U, E. Benda yang biasalah. Ini adalah bila dia minta kinetic energy U. Ini masuk nilai sahajalah. Ini tak ada masalah. Okay, 45. They ask you to find omega. Omega equals to 2 pi over T. Ni sebenarnya you dah hafal kan dalam chapter 6. Okay, 46. Ini adalah T period. T equals to 2 pi L over G. Okay, ini untuk siapa? Ini untuk pendulum. Dan ini untuk spring. So itu sajalah. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 equation that you need to use. Ada tak equation yang tak ada? Tak ada. Semua ada kat sini. Cuma ada, yes, ada dua. Ada dua equation yang tak ada. Apa equation tu? Siapa tahu? Ada dua equation. Yang spring constant tu kan madam. Yang K kecil tu equal to M omega. Omega. Ya itu jarang juga ya tu. Ada dua yang bukan tu. Yang satu lagi. Vmax. Dengan Amax. Yang ini favorite question. Vmax sama dengan apa? Vmax sama dengan apa? Au, yes. Kalau dulu ada budak saya nama au. Dia semua yang au je go au. Amax sama dengan au square. Sebab ini favorite juga question. So yang ni terus keluarkan. Au. Dah. Tak perlu dia Amax, Vmax, alamak, tak tahu, tak ada ini. Sebab ini banyak keluar. Siapa buat pasir dia akan nampak soalan ni memang favorite ni. Hanya kalau awak cakap K equals to M tu ada jugalah tapi tak banyak lah. Yang tu boleh terbitkan jugalah yang tu. Tapi yang ini favorite lah question. Okay dah, saya masuk tutorial lah. Sebab kita target tadi kita nak buat revision kan. That's why kita kena laju. Bukan sebab saya mengada nak laju. No. Because memang syllabus macam tu. Dan kita target kalau boleh kita ada masa untuk buat revision. Itu sebenarnya. Sebenarnya adalah final tu kita nak drilling habis lah. Kita boleh buat banyak latihan supaya kita dapat tahu apa lagi kita tinggal. Sebab itu je cara dia. Dia tak ada cara lain. Okay, kalau you kata tak apa cikgu saya nak faham. Lepas tu
Sama macam awak buat SPM. Awak faham. Lepas tu bila masa exam awak tak tahu nak buat apa. Awak terdiam. Saya tahulah ini dengan ni mesti buat macam ni. You tahu dengan you buat is different. Macam ingat tak saya ada bagi video. Saya ada bagi video kan yang budak kan ada kan TikTok saya bagi budak perempuan. Ada tak? Lupa lah. Saya kelawar ada banyak benda saya tak bagi. Ada tak saya bagi yang budak perempuan tu cakap buat dengan ni I know you get it. You buat tapi you tak faham. You faham tapi bila nak buat you tak tahu nak buat. Ada tak? Dah tak ingat lah tu. Ada ke tak ada? Dua ni bosan ke? Tak ada. Ni budak ni. Siapa nama budak ni? Ni. Hai, so yang sayur ni ada. Sayur ni. Ramai tanya, taklah ramai korang je. Tapi dia tanya study tips for physics, so let's go. How I went from jual sayur. Jual sayur 4%. Disclaimer, I tak pandai fisik. Basic I teruk je masa MRSM I pernah dapat sekali je A-. Dan 4% tu membuktikan bahawa I tak pandai fisik. And I bukan gifted. So study tips ni I bahagikan kepada sebelum, semasa dengan yang paling penting is selepas. Saya tak main-main lah selepas sebab I menyesal lambat. So sebelum apa yang korang kena buat adalah kalau fisik kena, tak kisahlah apa-apa, tapi kalau korang belajar kat matrix korang memang kena baca dulu. At least you know something surface macam formula ni tu apa, tak faham pun tak apa. Macam tu semasa while kita dengar apa semua tu, I akan scribbling, kejap down apa-apa. I akan tulis semua ni. Sebab I cepat kita tengah belajar tu. Dekat matrix korang memang akan macam tu. Dia macam dengar faham, lepas nanti keluar. So I akan tulis. Tengok korang tak akan sempat buat nota tau. Sebab korang macam benda tu sekali je kan. So macam ni lah, I contoh-conteng je. Sebab gambar semua dah ada kan. Sorry lah, I memang cabut benda ni. So tulis. Jadi kalau online, korang kan boleh dengar balik, ada recorded kan. So what I did, kalau online I buat macam ni sempat. Sebab boleh pause kan. So moving to selepas ni paling penting lah. Sebab dia yang mengubah hidup I. And I tak buat benda ni masa dekat MRSM dulu. Tapi I buat kat matric and I dapat A. Scanner lagi satu, I tak boleh tunjuk banyak sangat benda sebab SEM 2 punya I dah buang sebab berat dah. So lepas habis kelas korang kena try buat tutorial, buat soalan-soalan. But I get it if korang rasa korang dah faham tapi buat tak dapat kan. Sebab korang tak strong basic macam I dulu. So apa I buat ialah I beli buku pasir question physics yang ada siap jalan kerja tu. Senang gila sebab dia membantu I macam soalan fizik dia lebih kurang je tau. Tukar-tukar nombor, tukar-tukar sini. So macam korang boleh relate kan, korang boleh fahamkan through dia jawapan. Lepas tu korang dah try fahamkan kan. So macam korang try buat soalan, buat 2-3 soalan, each subtopik korang baca, korang buat soalan, tengok, fahamkan, try banyak kali buat soalan and try buat calculation sebab dekat matric banyak calculation sebenarnya. Then kalau korang dah try fahamkan, ni first soalan yang ramai. Okay saya rasa ada bagi tapi semua saya tak tunjuk kot. Dia berapa orang kot yang tengok. So macam saya cakap lah tadi, it's more banyak calculation lah. Memang betul pun. Kita ada cakap masuk-masuk apa bila keluar macam faham. Lepas tu bila keluar tu semua hilang ingatan. It's the same thing. Semua orang benda yang sama. Jangan rasa awak je, saya je rasa jadi. No, everyone. Semua orang rasa macam tu. Tapi dia kata dia ada buat 3 kan. Semasa, selepas. Sebelum dia cuba baca, yang semasa dia take note jot down. And then dia kata the good thing is about online, you can repeat. Saya post dekat YouTube, so you tengok balik. And then yang ketiga, kena buat lah. Memang pasir tu is compulsory for you to do. And I tak suruh pun you beli buku, I dah bagi jawapan pun. So you boleh tengok. Dia punya ni jawapan tu. Okay dah, so saya masuk kepada tutorial. So it's not too late kita dah week 10, so we have another 8 weeks to go. So please, it's not too late. Kecuali minggu depan nak exam baru saya cakap dah tak payahlah baca, tutup buku pergi tidur je. So you ada lagi 8 minggu to go. Okay dah, so kita dah masuk dah semua ni saya dah explain ni, saya dah pergi ni, saya dah pergi ni, semua saya dah masukkan dah lah. So yang ini discussion saya dah bercerita pasal macam mana nak lukis.
Dan kalau lukis ni sebenarnya paling senang kalau kita masukkan nilai. Nanti kita tengok macam mana masukkan nilai. And then untuk period ni hanya use saja. So 2 ni tak ada sebab ini eksperimen. So eksperimen dia tak akan tanya dalam PSPM. So semua saya dah terangkan. Okay, kita masuk soalan objektif. Okay, define simple harmonic motion. So what is simple harmonic motion? So simple harmonic motion. Dia nak buat macam mana dia nak buat ni? Okay, predict motion without loss of energy where the acceleration panjangnya equilibrium is directly but in opposite, macam betul je. Okay, yang ni predict motion without loss energy inversely proportional. Inversely bukan dia directly ke? Directly kan? Sebab A sama dengan negatif omega square X. So dia mesti directly. So ni salah, ni salah. Directly proportional divided by equilibrium directed toward equilibrium but in opposite direction. Yes, jawapan dia adalah C lah. Di mana A directly dengan X tapi in opposite direction. Ni ada perkataan opposite direction. So jawapan dia adalah C. Okay, soalan nombor 2. Which of the following statement is true? True about the magnitude of acceleration of object undergoing simple harmonic motion. Simple harmonic motion. Okay, so dia adalah directly proportional to velocity, inversely proportional to velocity, directly proportional to displacement. Yes, jawapan dia adalah C lah. Dia mesti directly. A mesti directly proportional dengan displacement. Okay, soalan nombor 5. Apa ni? Okay, so the 5 kg ball is compressed at the highest end of the spring and undergoes simple harmonic motion. At which position the speed is maximum? Ingat tak tadi gambar ajar saya bagi tu? Dekat mana berlakunya maximum? V max. Dekat mana? Dekat A ke, B ke, C ke, D ke? Ingat tak gambar saya cakap tadi? Okay, so dekat mana berlakunya maximum? Ingat tak gambar ajar tadi? Dekat equilibrium. Yes, jawapan dia B, dekat equilibrium. Okay, for a particle undergoes simple harmonic motion, which are the following graph? A variation of V against T when a body initially at maximum. So dia cakap ni, dia suruh buat graph V against T, tapi body ni initially at, bilanya T0, V dia adalah positif A. Dia dekat maximum amplitude. Oh bukan, sorry. X dia adalah dekat A. Dia kata when a body initially at maximum A amplitude. Okay, so dia nak cakap dekat sini bila T kosong, X adalah dekat A. So dia suruh tanya V kat mana. Okay, so yang ini maknanya soal, saya kena buat X dulu. X sama dengan A sin omega T plus V. Okay, ini adalah original saya. Okay, bila saya tengok ni, oh T kosong, okay saya lukis. Bila T kosong, dia duduk dekat A. So graf saya bentuk macam ni. Ini bentuk apa ni? Cos. So saya tak akan guna ni lah. So saya akan letak A cos omega T ni. Soalan bukan nak X, dia nak V. So saya kena differentiate. So V sama dengan dx over dt sama dengan dA cos omega T over dt. So bila saya differentiate T, so saya akan dapat A au lah sebenarnya. Omega bawa ke depan, cos akan jadi apa? Differentiate cos akan jadi apa? Sin je. Betul ke? Negative sign. Yes, negative sign. So this is my graph lah. So mana graph negative sign? Ni lah, C. Ingat ya, cos differentiate jadi negative sign. Sin differentiate jadi cos. Macam mana budak-budak ni ingat dulu? Saya ingat dulu ada rasanya dulu ingat. Alamak, tak ingatlah sin cos. Tak ingatlah, buatlah apa benda saya satu dulu budak-budak ni cakap. Cara nak ingat ini pergi sini, ini pergi sini. Saya tak ingatlah apa tu. Tapi dulu saya ingat Thanos tu adalah
Thanos tu tan. Orang kata tan sama dengan sin S kan. Tan sin bahagi cos. Tu dekat Thanos. Tapi yang ni saya dah dulu orang cakap tak ingat lah apa lah. So ingatlah ni. Saya dulu ingat je macam ni. Saya tak tahulah apa yang diorang ingat, apa saya tak tahulah. Tapi ada cara dulu diorang ingat. Saya tak ingat dah apa yang diorang ingat. Okay. Alright, soalan number 5. Ini kita suka ni soalan number 5 ni sebab apa dia tanya pasal energi. Graf apa? Graf mangkuk. Mangkuk ayun tu. Mana graf mangkuk? Dah ni A. Tak payah baca soalan. Kita dah tahu dah E. So macam ni lah soalan UPS. Macam ni boleh tanya soalan sebab discuss. Discuss tu banyak macam-macam boleh tanya. So ingat sahaja shape sahaja. Kenapa nombor 4 ni A? Kenapa nombor 4 ni A? Salah ni. Sekejap. For the graph undergo simple harmonic, we are following graph represent the variation of V amplitude T when the body initially at maximum amplitude. Itulah kita buat ni, kita differentiate negative sign. Madam, Ya. saya maximum negative A amplitude. Oh, negatif. Okay. Negatif, tak perasan. Alright, thank you. Negatif A, okay. So negatif A ni negatif tau, bukan saya ingat dash, negatif A. Okay, so maksudnya when T kosong X adalah negatif A. So kita akan buat X equals to, kalau saya lukis graf maksudnya dia start daripada bawah lah. Dia negatif. Saya lukis macam ni, suka lukis macam ni, salah. Tak boleh. Jangan lukis macam tu. Awak nak lukis awak kena hook terus naik atas. Dia kena macam naik atas macam tu. Dia tak boleh macam melengkung tadi tu. Okay, so negatif A. So ini adalah graf cos tapi negatif A cos omega T. Ni graf awak lah. So kita nak differentiate D over dt A cos negatif omega T. So differentiate ni you akan dapat au negatif kan. Okay, cos dapat negatif lagi. So dia jadi positif sin omega T. Yes, so that's why dia graf sin lah. So that's why jawapan dia adalah E. Sebab dekat sini adalah negatif. Yang lain betul tak saya jawab tu? Saya tak tahu ni jawapan. C, D, B, A. C betul. D. Kenapa yang ini? D inversely. Bukan directly ke? C, D, B, A, A. C, D, B. Betul. Ni betul. Ni betul. Ni kenapa D? Which are the following statement is true about magnitude of acceleration undergoing simple harmonic motion? Kenapa jawapan dia inversely? Cukup directly kan? Betul kan directly kan? Salah ni directly. Dia directly. Dia tak inversely. Dia directly. Okay. Ni betul. AA. Okay dah betul. Okay, kita tengok soalan structure. So yang ni tak apalah saya buat dulu. Nanti next class nanti you akan ni lah. Okay, sebelum saya terlupa nanti hari Jumaat pukul 10 saya nak, sebab saya tak, tapi saya jumpa awak saya nak buat pre-UPS kedua lah. Sebab nak buat awal. Sebab saya rasa, sebab kalau awak ni terkenal lah UPS hari tu. So nanti hari Jumaat pukul 10 saya akan buat pre-UPS untuk semua kelas saya buat sekali jalan terus. Pukul 10 sekejap je, pukul 10.30 sebab ada a few question lah. Saya tak sempat lagi nak ni macam ni lah soalan macam ni. Saya tak sempat nak buat dia dalam bentuk ni lagi. Nak mencari soalan lebih kurang. Okay. Alright, soalan nombor 1. A displacement of particle undergo simple harmonic motion is given by this. They give you this equation X Measure in meter and second. Determine amplitude. Senang je. Okay, pertama sekali bila nak buat soalan macam ni, tulis general balik. Okay, salin balik 8 sin 4 pi t. Make sure unit betul. Be careful on the unit because dia nak trick awak dekat unit nanti. Okay, bawah tu saya akan letak general. A sin omega t. So ini A, ini omega. So yang lain semua samalah. Unit tak ada masalah, semua meter second. So tak ada masalah lah, semua SI unit. Alright, soalan nombor 1. They ask you to find amplitude. Senang je lah. A sama dengan 8 meter. Dah settle. Number B. They ask you to find angular velocity. Omega sama dengan 4 pi. 4 pi unit rad S negative 1. Itu adalah omega. Make sure be careful unit kena ada.
Jangan letak 4 pi je, salah. Omega unit dia read as -1. Number C, they ask you to find period. Okay, they ask you to find T. You tak ada T, mana ada T kat sini? Jangan letak T ya, ini time. Period benda yang lain. So, omega sama dengan 2 pi over T. Okay, omega tadi 4 pi. 5 pi cancel. So, T sama dengan 2 bahagi 4 lah. So, you dapat 1 over 2, so 0.5 second lah. So, that is the answer lah. Okay, so number D, dia suruh cari displacement bila T is 0.2. So displacement simbol dia apa? X. So soalan suruh cari X. X ni lah X. Ni X. Ni X. Tapi T adalah 0.2. You just substitute. So maksudnya X sama dengan 8 sin 4 pi 0.2. Okay. But this one, okay, kalau kita tekan calculator direct terus macam ni, you akan dapat jawapan yang salah. Kenapa salah pula? Okey, ingat balik chapter ni semua mesti mode radian. Macam mana nak buat ni? Radian. Mesti mode radian. So calculator bila masuk je chapter 9. Chapter 9 chapter 9 saja. Bermula dengan chapter 9. Chapter lain tak ada chapter 9 saja you kena tekan shift, menu, 2. Mesti tukar radian. So, kita tekan lah. 8 times sin, buka bracket, 4 pi times 0.2. 0.2. So, tutup bracket. So, you will get the answer. This one 4.70. 4.70 meter. Betul tak? Saya tak tahu ni. Saya tak hafal jawapan. Saya bukan komputer nak hafal jawapan. Betul lah, 4.7 meter. Okay, dah. Soalan number 2. The displacement of the particle oscillating in simple harmonic motion is given by this equation. Where x in cm, dia nak trick awak dekat situ cm. And t is second. Okay, tak ada masalah. Find maximum velocity. So terus ingat apa? Ow. Keluarkanlah ow. Ingat ow. That's why ow tak ada dekat dalam list formula, so kena hafal. Ow. Okay, and then dia suruh cari V bila dia bagi you X. So yang itu you tak boleh guna formula differentiate. Yang itu you kena guna formula satu lagi. And last kali nombor C, they ask you to sketch. Okay, kita buat soalan nombor 2. So the first thing, tulis balik equation. Okay. Bawah tu saya akan letak general equation. A sin omega t. Ini A. Ini omega. So saya akan buat macam itulah. Okay, unit cm. Ini second. So saya tahu apa dia. So saya nak elakkan kesalahan. Because this one ni kita tak panggil silly, kita panggil stupid mistake. Sebab apa? Benda yang you tahu, lepas tu you buat salah. Cikgu, saya tahulah, sekali baru saya perasan dia cm. Habis semua salah. Janganlah, itu benda yang tak patut. That's why you want to become a professional. Most of you nanti akan jadi engineer, akan jadi golongan profesional lah, tak tahu lah jadi apa. Most of you kalau budak muda 2 ni engineer je lah kot. Tak boleh lah benda-benda yang memang macam ala sikit je cikgu salah, roboh bangunan tu. Tak boleh. You kena very rigid. You have to be very specific. Especially kalau jadi doktor lagi lah teruk kan. Tak boleh buat salah. Salah sikit habis mati orang tu. Orang tu nak bedah lain, awak pergi bedah lain. Tak boleh lah. That's why I want to teach you to become very rigid. cm lah. Meter lah. Cannot just say, tak boleh. This is not bukan benda main-main lah. Kalau benda main-main tu boleh jadi ni benda apa main-main, tukang masak pun tak boleh juga. Tukang masak salah masak habis meninggal orang tu tak boleh juga kan. Tak boleh lah. Dia tak boleh anything takes sambil level, tak boleh lah. cm, meter. Please be careful on that. Ini benda yang sangat penting lah yang ni Untuk fizik, unit is very important. Okay, soalan number A. So they ask you to find Vmax. So how to calculate Vmax? Keluarkan formula ow. So where is my A? Here, 4. Tak boleh buat 4. Darat 10, -2.
Kenapa darab 10 negatif 2? Because this is cm. Okay, omega 10 pi. 10 pi, guna je tu. Okay, so tekan calculator. 4 pi negative 2 times 10 pi. So I will get my answer is this, tak nak 1.26. 1.26. Final answer tak boleh dalam pi mesti dalam perpuluhan dan tak boleh fraction, mesti 2 decimal place. Kenapa dia macam ni? Sebenarnya saya nak marking. That's why the standard kan semua orang sama. Kalau tidak macam-macam jawapan nanti keluar. That's why dia kata 2 titik perpuluhan. Kalau semua orang buat 5, ada seorang buat 2, ada seorang buat 5, 6, 7, susah nak marking. In real life memang tak kisah, tapi because ikut syllabus, dia nak 2 senang untuk examiner tanda. So you senangkan orang, orang pun senang dengan nak menanda you punya. You mudahkan hidup orang tu pun mudahkan hidup you. Okay, boleh tak ni? Ya. Ya. Kalau letak 40 pi boleh tak? Tak boleh, dia mesti titik perpuluhan. Oh, okay. Jawapan akhir mesti titik perpuluhan. Dia tak boleh pi. Pi tu kalau dia not in final answer. Contohnya dia nak V. Contohnya lah dia nak A. Tapi awak cari Vmax ni 40 pi boleh. Tapi sebab Vmax is not final answer boleh 40 pi. Tapi kalau dia final answer no. Dia kena mesti dalam decimal place. Okay. Madam, kalau ya. kekal dalam cm boleh tak? Kalau tukar dalam cm, boleh. Tapi the best way, SI unit. Everything SI unit. SI unit. Standard. SI unit is standard international unit. So kita kalau boleh biar semua jawapan dalam SI unit. Okay, madam. Alright, number B. They ask you to find velocity when x is 3 cm. Okay, so saya akan pergi tengok formula. Okay, saya tengok formula. Sebab saya sekarang memang saya hafal. Nanti masuk dah chapter 14, you tak tahu apa-apa dah dekat chapter ni. Okay, so you masuk dekat chapter ni, okay, you cari mana V. Oh ni V. Ni. So you hanya tengok dekat bahagian ni je, jangan nak pergi tengok ke tempat lain. Ini chapter 10. Dia chapter tu je formula dia boleh pakai. Okay, so you tengok ni. Okay, mana satu you nak pakai? Apa dia bagi tadi? Dia bagi nilai T. So I have to use this lah, differentiate. So saya akan pakai, tak tahu saya kat mana ni. Okay. So dia bagi T. Dia bagi X. Oh, dia bagi X. Dia bagi T. Dia bagi X. So saya akan guna formula satu lagi tu lah. V sama dengan plus minus omega square root E squared minus X squared. Okay. Kenapa dia ada plus minus? Sebab dia boleh gerak ke kiri and ke kanan. So that's why dia ada plus or minus. Okay. So kita masukkan nilai plus minus omega. Berapa omega saja? 10 pi. Ni boleh je letak 10 pi sebab ini bukan final answer lagi. Okay, AU 4 cm. Okay, 4 cm 4 times 10 negative 2 minus 3 times 10 negative 2. Okay, so you tekan calculator. Saya selesaikan dulu ni lah. 4 pi times 10 power of 2 minus 3 times 10 power of negative 2 equals times 10 pi. So I will get my answer pi. Pi adalah 3.14. 3.14 ms negative 1. Plus minus lah. Okay. So kalau awak tengok jawapan akhir dia bagi. Okay, kita tengok jawapan akhir dia bagi. Dia bagi dalam cm. Tak ada. Okay. Tak apalah, you ikut je apa yang you ni. Kenapa lain sangat lah jawapannya? Nombor 2A. Kenapa ni ada plus minus ni? Yang ni tak ada. Je. 125. 4. Betul lah 125. Dia tukar. Tak ada. Masukkan yang ni 3.14. Sama tak? Kenapa 8.83? Patutnya 3 something juga ni. Saya salah. A dengan X tu macam tak square kan? Oh, saya tak square. Ya, itulah saya kata mesti ada. Yes, saya tak square. So salah lah kat situ. Okay, so saya betulkan yang ini square. Salah. Ini square. Pergi dekat sini.
square. Okay. So baru darab 10 pi. So betul lah 0.83 plus minus 0.83. So biar. Ini ada plus minus ya, maximum amplitude. Yelah sebab dia boleh ke kanan atau ke kiri. Okey, yang ni kena tambahlah plus minus sebab dia boleh gerak. Yang ni adalah particle oscillate. Okey, so dia boleh gerak ke kanan dan ke kiri. Tapi Vmax tak ada, kita tak pernah buat positif sebab Vmax adalah berlaku dekat equilibrium. Tak ada, yang ni saya rasa memang tak pernah ada positif negatif. Yang ini betul ada positif negatif sebab dia boleh gerak ke kiri atau ke kanan. Yang ni selalunya jawapan dia memang ini sebab dia berada dekat equilibrium. Equilibrium kita tak letak positif negatif. Yang ni betul, ni betul, so ni betul. Alright, number C. Sketch the graph V against T. Okay, so macam mana graph kita? Okay, you have to look at V against T tau, bukan X tau. Ini dia kata V against T. So V ms -1 T second. Okay, so apa you kena buat? You kena tukar ni jadi bentuk V. Okay, macam mana kita nak tukar bentuk V? Differentiate lah. So V equals to dx over dt. So saya akan differentiatekan 4 sin 10 pi t. Ni. Saya akan differentiatekan ni lah. 4 bawa ke depan. So jadi 4. Sin akan jadi cos 10 pi t. Bracket ni jangan ubah. Samakan sahaja. Sebab ini fasa dia. Fasa dia tak ubah ya. Okey, sin akan jadi cos. Okey, 10 pi I bawa ke depan. So dapat 10 pi ke depan. So my answer will become 40 pi cos 10 pi t. 10 pi t. Okey. So saya dah dapatlah graf saya adalah positif dan dia adalah cos. So graf saya cos. Saya buat macam ni, cos. Satu cycle je, jangan buat banyak cycle. Pening kepala nanti. Okey, ini jangan letak A, ini bukan A. Ini adalah yang depan ni. So 40 pi. So yang bawah ni negative 40 pi. T, yes, tak boleh letak T besar. Cannot, you need to put value. So you need to find the T. So how to find T? Omega sama dengan 2 pi over T. So what is your omega tadi? 10 pi. Pi cancel. So T become 2 divided by 10. 2 divided by 10 dapat apa? 2 divided by 10. So you get 0.2 lah kan? Itulah 0.2. So 0, kenapa saya nak tulis kat situ? Itu di atas 0.2. So inilah bentuk graf awak. Okey, boleh tak? Madam. Ya. Kalau guna method yang differentiate ini depan itu perlu letak plus minus Differentiate ni tak perlu letak plus minus, tak perlu. Okay. Plus minus bila you have square root only, this one. Bila ada square root, yes, you kena ada plus minus. Tapi kalau differentiate, no, kita tak. Plus minus is because of the sign or cos. Kalau cos, you differentiate, you get negative sign. So that's why you get positive and negative. Okay, question number 3. Okay, so kita pergi question number 3. Kita target sampai number 5 lah ya. So kita target sampai number 5. So kena buat ya, yang ini dah kena welcome back past year. Sebab itu you dah stop past year tak buat chapter 8. So dia ambil masa sikit lah untuk start balik engine past year tu. Past year memang kena buat. Siapa buat past year memang dia dah tak ada makan, ada masalah lah. Sebab faham konsep and doing it is different thing. You faham, saya faham, tapi tak buat apa-apa. You akan membuat benda yang repeat masa SPM. Faham. Masa nak menjawab soalan dah tak tahu apa benda ni. Ingatlah balik SPM tu apa terjadi. Yang straight A tu bagus lah. Saya cakap yang there are some of your friend here lah yang SPM dia tak apa-apa tu. Okay. So soalan number 3. One end of tuning fork. Tuning fork tu yang mana Tak tahulah. Itu je tak tahu. This is a tuning fork. Okay, when tuning fork you ketuk dia ding, dia vibrate.
So dia vibrate, actually dia menghasilkan simple harmonic motion. Why? Because it's left right. So actually dia back to the original position kan. So that's why dia adalah simple harmonic motion. Tuning fork adalah sejenis simple harmonic motion lah. Okay, they give you amplitude. Be careful lah, this one mm times 10 power of negative 3 lah. So yang ini benda yang akan trick awak lah. So be careful yang dekat ni. Okay, they give you period 0.01. Why is so small? Yes, tuning fork tu very small. Dia punya vibration dia tu kecil je. Okay, soalan number 8. They ask you to find maximum acceleration. So they ask you to find A max. What is A max? R squared. So they ask you to find R squared lah. Okay, so what is my A? A is 0.5 times 10 power of negative 3 omega. I don't have omega, but I know omega equals to 2 pi over T lah. So 0.01. Be careful, squared. Squared ni memang lah, saya pun selalu terlupa squared ni. So squared tu you have to be careful Squared. Selalu nak hilang squared. Tak tahulah kenapa. Sebab dia kecil sangat juga situ. Okay, 2 pi. So divide by 0.00 alamak. 0.001. Betul tak zero saya ni? Cukup tak? Okay, cukup. Okay. Squared. Alright, I get this one lah. So saya kena tekan ni. TNG. 19.74 power of 3. 19.74 power of 3. Unit MS negative 2. Betul tak? Saya tak tahu tu jawapan saya. Saya takut kadang-kadang saya salah kira. Okey lah, power of 4. Dia power of 4, saya power of 3 tapi saya buat 19. Okey, boleh. Okay, so ini tak ada. This formula is not given in exam. Tak ada. Hafal. Tolong hafal. This one you kena hafal lah. You need to memorize this. So apa saya suggest you kat buat nanti dekat ni, yang ni kan saya suruh you print kan sebenarnya kan. Kalau ingat balik saya suruh awak print. So the one that you need to memorize you letak kat tepi. So you highlight ke apa. So senang nanti masa nak final exam ke apa, sebab you tahu yang ni I kena hafal. Yang apa yang you tak kena hafal. Memang you cakap you boleh hafal sekarang ni semua ni, tapi nanti kita dah masuk chapter lain-lain, masuk subjek lain, pening-pening dah awak masa tu. So this one you need to memorize. Ingat R squared. Alright, number B, they ask you to find acceleration when they give you displacement. So they give you X. Okay, so number B, we need to find A. Okay, so they give you X. Okay, we look at the formula given. Formula ni. Okay, so I have I have three. Either I want to differentiate V, X or this one. So because they give you X, so you use this. Bila masa nak guna ni, bila ada T, nampak ni, T. They give you T baru guna ni. So saya akan guna negative omega square X. Why do we have negative? Negative this because direction. So kena ikut juga tu, kena letak negative. Sebab negative ni direction lah, kalau A ke kanan, X akan ke kiri. Kan dia mesti opposite, dia tak akan sama. Itu HHM punya definition. Okay, so omega. So what is my omega tadi? This one, my omega 2 pi divided by 0.001 squared. X, okay, they give you X. Berapa X tadi dia bagi? Dia nak 0.1 mm. So tukar 0.10 times 10 negative 3. Change lah everything in SI unit. It's the best way. Memang senang. Sebab takut nanti bila soalan lain kalau you tak tukar, bila dia minta the next question benda yang lain, you akan terlupa untuk tukar. So kalau boleh tukar supaya you tak terlupa untuk tukar dia. Okay, so this 2 pi divided by 0.001 tutup, pergi sana, tutup square. Okay, time 0.1 power of negative 3. Negative 3. So I will get my answer here is 3.95 power of 3. Negative letak negative. Unit acceleration MS negative 2. Unit jangan fikir bukan. Cikgu unit dia ni kan red, ni no. Acceleration dah MS negative 2. Benda yang jangan nak confuse, tak payah nak susahkan hidup awak. Okay, jawapan ni betul tak ni? Ni lah, negative 3. Yang tadi 1.7. Betul lah tadi. Betul lah. Okay, soalan number C.
Deduce the expression for displacement. So they ask you to write expression. When we talking about expression, maksudnya you kena letak dalam bentuk equation of displacement x in term of t. Assume when t is 0, the n is at equilibrium position. Okay, apa ni baca dulu? Deduce expression for displacement x. So they ask you to, x is what, right? In term of t, okay? Assume when t is 0, okay, when t is 0, the end of the equilibrium position. The end is, maksudnya x0 lah. Sebab dia duduk dekat equilibrium. Okay, so sekarang ni saya akan guna formula sin lah. X equals to A sin omega T plus phi. Tapi phi 0. Kenapa phi 0? Because when T 0, X 0. Sebab dia kata when T 0, the end of the equilibrium position. Dia duduk dekat equilibrium 0 lah. So X equals to A sin omega T plus phi. This is general. Because they mention when T0, X adalah 0, so meaning phi saya adalah 0. So I will get my X A sin omega T. Okay, this is my general equation lah. So they ask you to expression, bukan yang ini general. So kita kena masukkan nilai. A tadi berapa? 0.05 times, 0.5 je. 0.5 times 10 power of negative 3 sin omega u adalah 2 pi divided by 0.001 t. T ada kat dalam tu lah. So saya kena simplify lah ni. 2 bahagi. Pi tu saya biar dalam equation biarkan pi. Jangan selesaikan pi tu. So 2 divided by 0.001. So I will get 2000. So 0.5 times 10 negative 3 sin 2000 pi t. Okay. So this is my expression. Tak boleh jawab macam ni tak dapat full mark lagi. So you kena tulis bawah. Where x in meter and t in seconds. Kena jawab macam ni. Kena ada tulis where ni. Where ni. Okay. Boleh tak? Boleh tak ni? Diam. Madam, perlu tak tulis A in meter? Dia kita cuba cerita pasal A kan. Cuba tengok yang lain. Kita X, right? Saya rasa tak boleh. Saya tak pernah jumpa orang tulis A. Semua tulis X. Tak pernah pula nampak orang tulis A in meter. Semua rasanya kena dalam X. Everything should be referred to X. X in cm atau T in second. Dia refer pada X and T ni. Dia tak buat A. Okay. So kalau dia bagi X in cm, so kita assume A tu dalam cm juga. Ya. Kalau dia bagi X tu dalam cm, so A mesti dalam cm lah. Tapi kalau you nak tukar everything in meter, so everything kena semua tukar dalam meter lah. So that's why saya memang suka buat SI unit, so I will change everything in meter. So tadi dia bagi dalam mm, so saya tukar je. Tapi kalau you tak nak tukar pun boleh 0.5 sin ni. Tapi you kena letak sini X in mm lah, millimeter. Faham. Thank you, madam. Okay. So that's why I nak you tukar, sebab once you tukar, everything you akan semua dalam SI unit. So once this one in meter, here also akan jadi meter. Tapi kalau ini you tak tukar, ini mm, so ini pun akan jadi mm. So the best way adalah tukar semua dalam SI unit. Supaya you tahu semua adalah SI unit lah. Sebab nanti sini sekejap SI, sini tak SI, sini SI, sini you akan confused nanti. Yang ini memang okay, dia tak berkait dengan soalan lain. Tapi let's say example macam soalan macam ni kan.
you tak tukar. Ni dalam meter tak ada masalah. Okay, katalah cm. Okay, bila you tak tukar, velocity ni pun tak akan jadi meter, dia akan jadi cms -1. Acceleration pun akan jadi cms -2. So yang lain ni semua macam dia tak bertukar. So the best way adalah kita fix, because we always use velocity ms -1, acceleration ms -2, because we don't want to confuse ourselves. Kita yang akan confuse nanti, because we are human, always confuse. Memang akan confuse lah, mana ada tak confuse. Confuse tu apa benda tu, bukan manusia, robot itu kan robot nak hafal. Macam saya cakap, saya tak hafal jawapan. Saya bukan robot nak hafal jawapan. I just know the jalan kerja and answer I don't know. Is it correct or not, I don't know lah. Kadang-kadang saya tertinggal square. Because we are human, we always make error. So that's why to reduce our error by making everything in SI unit. Supaya kita tak buat error yang banyak sikit. Banyak error. Okay, number 4. Okay, boleh tak ni yang lain tu? Yang lain dah tidur ke apa dah? Ada tak tu? Saya tak tahulah awak ni ada ke tak ada. Tak sabar nak tunggu awak datang matrik. Bila awak kena datang ni matrik ni? Ke tak Tak datang? bagi tahu lagi. Belum betul lagi. Dia tak ada kata putus lagi ya. Oh. Tak lah, ada orang cakap patutnya awak datang this one, masa cuti tu you kena datang. So this one dah start kelas lah, dan kelas memang atas semalam saya meeting, dia kata kelas akan fully lah, patutnya dia nak buat separuh 50% saja, 50. Macam contoh you, kelas you 23 right, separuh datang, separuh duduk kat bilik. Lepas tu dia kata tak, semua akan masuk kelas. KPM dah bagi dah semua masuk kelas. So semua orang kena datang kelas. So you akan datang within this range lah ni. Ni waktu cuti. Madam, diorang tak risau kluster intern delima berulang kembali, madam? Alah, semua dah vaksin dah, pandai-pandai lah jaga. Saya tak tahulah saya. Memanglah mungkin kebahagiaan kalian tu akan wujud balik intern delima tu. Tapi nak buat macam mana? Takkanlah tak nak datang pula. Tak tahulah. Kena hidup perlu diteruskan. Tapi you kena take care lah. Make sure siapa yang dah cukup vaksin je lah baru datang. Siapa tak cukup tu you cakap lah you nak pakai vaksin dulu baru datang. Sama macam dia suruh datang tak? Dia suruh datang juga walaupun tak ada vaksin? Dia kata kat sana nanti baru vaksin. Oh. Dia dah sedia kat sana. Oh, dia suruh datang juga walaupun tak ada vaksin. Itu bahayalah. Siapa tak ada vaksin tu pergilah vaksin cepat. Pergilah mana-mana PPV. Rasanya banyak lah PPV yang ni kan boleh je walk in. Bahayalah kalau awak tak ada vaksin. Sebab nanti itulah, tanyalah budak-budak yang dulu intern delima, kluster intern delima tu macam mana. Seorang macam budak saya dulu lah. Keling seorang, siapa nama dia, Jongwei. Sekejap ke sana, tiga pusat kuarantin dia pergi. Nilai, Max. Dengan siapa ada tak sesiapa sini yang pergi sampai ke 3 pusat kuarantin sebulan dia tak datang kelas. Kesian dia. Tapi nasib baik pun flat. Aduh, kat Max pun dia buka online juga. Cikgu rakam tau. Madam rakam saya nak tengok. Kesian dia. For flat tak ada masalah. For flat juga. Sebulan tak datang kelas, pergi sana, pergi sini, pergi sana, eksperimen tak buat apa, semua orang dah buat eksperimen, dia tak buat eksperimen. Send lah perjalanan dia, tapi okay, for flat. Dia, that's what lah, niat you lah sebenarnya, you nak belajar ke tak nak belajar? Cikgu saya kat Mak lah, saya tak boleh belajar lah, internet tak elok lah. Nak create alasan macam-macam boleh create alasan. Ada je budak saya sampai 3 sebulan memang tak datang kelas, dia duduk pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi ke Mak lah, pergi nilai lah, pergi situ. Kesian dia. Okey dah, masuk dalam 4. Dah cepat lagi 10 minit. The displacement particle HHM is described by this equation where x in meter, t in second, where t in 4 determine. Okey, kalau awak tengok ni, alamak susah hatinya sebab dah ada phi, dan phi kita ni pula pi over 3. Selalunya phi kita pi over 2, pi okey. Tapi bila you baca soalan, dia tak suruh lukis graf. Okey dah, selamat. Okey. Tapi kalau dia suruh lukis graf pun you masukkan nilai lah. Kalau saya kalau for example like this one right, they ask you to sketch graph, saya akan masukkan nilai. Macam mana nak masukkan nilai? Okey. You pecahkan into 4 section lah. You pecahkan dia kepada period, according to period. So ini T over 4, ini
2t over 2, ini 3t over 4. Maksudnya cari period. Contohnya period awal 4. So ini 4 bagi 4, 1. Ini 4 bagi 2, 2. 4 bagi 3, ni 4. Masukkan nilai-nilai ni dalam ni. Masuk ni. 2 pi 1 darab ni. Tekan kalkulator. Mesti mode radian So katalah awak masukkan ni dapat X 7. So maksudnya kat sini dia dekat 7. Dekat 7. Lepas tu yang ni 2. Masukkan nilai. Masukkan nilai lah. Masukkan nilai. Katalah ni X dapat 0. Dia dekat 0. Awak buat 2 je. Tak perlu buat banyak. So awak dah tahu shape dia macam mana. So shape dia bentuk macam ni. Aku tak apa saya buat ni. Betul lah. Macam ni. Macam mereka buat shape ni. Ni. Macam ni. Tak, saya punya tersek ni. Macam ni. So kalau dia minta lah graph. So kalau dia minta graph, you masukkan nilai. Macam mana dapat T cikgu? Ni T ni ada sini omega sama dengan 2 pi. So sama dengan 2 pi over T. Pi habis T sama dengan 1 lah dalam kes awak ni. So masukkan 1, 1/4. Masukkan nilai 1, 1. Yang ini sebenarnya dalam chapter 10 banyak lah nanti kita akan buat. Tapi dalam kes awak dia tak ada lagi ni. Tak apalah, tak ada lah. Kalau tak ada tak apa. Takut nanti kalau ada, kalau graph disuruh lukis, masukkan nilai. Okay. Soalan ni, they ask you to determine displacement. Okay, they give you T4. Dia dah mention dah T. So this one akan guna differentiate. Okay, soalan pertama dia ask you to find X. So phi cos 2 pi T saya 4 plus pi over 3. Ini adalah dia nak tengok you punya skill tekan calculator lah. Calculator radian. Make sure radian because everything here mesti dalam radian. Bila nampak cos atau sin, please be careful. Nak guna radian ke degree? Chapter 9, radian. Okay, kita tekan calculator lah. Phi times cos times 2 pi times 8 tutup bracket plus pi over 3. Pi over 3. So you tutup, bukan salah saya punya bracket ni ke sini. Okay, betul tak? Saya check balik. Pi times cos 2 pi kenapa 8 pula? 4 ni. Pergi sana 4. Okay, ni 4 plus pi over 3. Okay. Good. So I will get this. So my answer is 2.5. 2.5 unit meter. Check, betul tak? Jawapan ada kat bawah tu. Tak payah nak salah tekan banyak buat dah. Ni jawapan dia adalah 2.5. 2.48. 2.5 saya dapat ni. 2.48 jawapan dia. Macam mana dapat 2.48 ni? Saya tekan sekali jalan je ni. Kau dapat apa? Adakah siapa dapat 2.48? Saya tekan sekali jalan ni. 2 pi times 4 plus 5.3 pi over 3 cos answer times 5. Saya dapat 2.5. Sama 2.5. Saya tak tahu mana dapat 2.48. Saya dapat 2.5. Okey dah. Okay, number B. They ask you to find the velocity. Number B. So velocity equals to dx over dt. So I will differentiate lah this one. So I will get dx over dt phi cos 8 pi. Saya terus tukarlah ini 8. Tak boleh, saya tak boleh masukkan nilai lagi. Sorry, saya tak boleh masukkan nilai sebab saya nak differentiate. So 2 pi t plus pi over 3. Okay. So yang ni kita nak tengok skill kita differentiate lah. Okay, so apa yang you nak differentiate sekarang, you tak boleh letak nilai T ni lagi sebab you nak differentiate T. Okay, T ni berada di inside this bracket. So 5 bawa ke depan. So 5. Differentiate cos, you get negative sign. So bracket here copy sahaja sebab dia sekali. Cos mesti bracket yang sama, sin mesti bracket yang sama. 2 pi, so bring forward lah. So you get 2 pi here. So your answer you will get negative 10 pi sin 2 pi t plus pi over 3. Okay, ini adalah V. Ini general ini equation, bukan general, equation for V. Then baru saya substitute
T4. So V equals to negative 10 pi sine 2 pi 4 plus pi over 3. Baru saya masukkanlah yang ini. Okay, so saya tekan calculator. So saya nak buat sekali jalan lah, saya buat ni. Okay, saya tukar yang ni je. Ni saya depan ni saya tak boleh nak tukar tu. Okay, boleh sin, buka bracket, dapat ni. Okay, ni sama. Yang ini darab negatif 10 pi. Negatif 10 pi ni. Okay, check betul ke tak? Betul. Okay, sama dengan. So I will get my answer negative 27.21. Negative 27.21 ms negative 1. Check lah jawapan betul ke tak. 226 dia dapat 26. Kita dapat 21 lah. Kita guna kalkulator sekali jalan Saya tak tahu kenapa. Dia rasa dia tak guna kalkulator sekali jalan lah tu. Guna kalkulator sekali jalan kalau boleh. Tak nak. Dia rasa dia kira satu-satu tak boleh. Dia kena one shot kalau boleh. Okay. So ini adalah cara susah sebenarnya. Okay. Ada satu lagi cara senang. Okay. Awak dah ada X. You dah ada X bila time adalah 4. Okay. Kalau you tengok balik list formula tadi. Ni. V sama dengan dx over dt dan ini. Okey, boleh tak saya nak guna plus minus omega square root x squared minus x squared? Boleh. Sebab apa? I know my x. This is my x. So, cara kedua awak terus direct guna plus minus omega square root a squared minus x squared. I can use this formula. Why? Because I have my O omega. Berapa omega saya tadi? 2 pi. Square root my A. A ada 5. Squared minus I have my x bila t adalah 4. Ini bila t4 x adalah 2.5. So cara ni adalah lagi senang lah. So yang ni tekan kalkulator 2 pi darab square root pi squared minus 2.5 squared. So you will get the same answer lah, 27.21. 27.21 ms negative 1. Okay, cuma dekat sini problem dia, you don't know is it minus or plus. Itulah masalah dia. Okay, macam mana nak tahu dia minus or plus? Okay, yang ini ingat balik X dengan A is always opposite direction. So A dengan V adalah in same direction. So XU adalah positif. You tengok ni, XU adalah positif. So jawapan you kena letak negatif. Ini yang tricky lah dekat sini. Yang ini you terus dapat jawapan memang negatif. Sebenarnya jawapan memang kena negatif. Tapi yang ini kalau you buat plus minus, you akan salah. You kena pilih satu negatif. Kenapa negatif? Because X dengan A is always opposite. But A and V is always in the same direction. Boleh tak ni? Boleh, madam. Okay. So, kalau awak tanya saya akan guna cara ni. Kenapa saya guna cara ni? Sebab saya ingat kalau nampak T je saya nak kena differentiate. Bila masa nak guna ni nampak X. Sebab apa? Memang yang ni jalan dia macam laluan dia susah betul. Yes, tapi you get answer yang betul lah negatif. Cuma yang ni kalau you nak buat ni boleh, but be careful lah yang this one. Sebab dia ada plus minus. So you need to put minus. The final answer memang kena minus. You tak boleh plus minus. Dia mesti one answer only. So you choose negative. Why negative? Because X and A, V and A is always opposite dengan X. Okay. Alright, question number C. Okay, saya sempat nombor ni je lah. Okay, number C sama jugalah acceleration. So saya kena differentiate. Okay, saya akan buatlah differentiate sebab saya nak sharp my skill of differentiate. Differentiate ni nanti you akan belajar dalam maths, matric semester 2 ke? Semester 1 ni saya tak tahu ada ke? Ada ke semester 1 belajar differentiate lagi? Ya. Dah belajar ke differentiate kat maths? Kita tak tahu apa? Belum lagi ya. So it is skill
One stone kill two birds. Maksudnya you belajar susah-susah dahulu, nanti kat math you senang. Sebab you akan belajar differentiate nanti kat maths. Okay, so saya tak pakai yang ini, jangan masuk yang dah ada nilai. So saya akan pakai yang ni, yang kotak ni. So negative 10 pi sin, sebenarnya ini you belajar masa AdMath ni. Kan AdMath belajar dengan benda ni. AdMath, dah lah apa tu AdMath. Jangan cakap tak tahu apa tu AdMath. Nak masuk matrik kena belajar AdMath. Okay, yang ini bawa ke depan. So negative 10 pi. Okay, lepas tu sin ni differentiate jadi cos. Bracket ni jangan ubah. Dia mesti copy. Dia tak boleh ubah. Dia di dalam dia, di dalam. Okay, 2 pi bawa ke depan. So 2 pi. So you akan dapat negative 20 pi squared cos 2 pi t plus pi over 3. Mula-mula memang slow bila you selalu buat macam you driving lah. Mula-mula you memang tak faham. Tu dalam bayar dah pukul 10. Okay. So lepas tu you masukkan t sama dengan 4. Okay, masukkanlah. So negative 20 pi squared cos 2 pi t 4 plus pi over 3. Okay, saya suka kalkulator ni sebab saya dah ada jawapan yang dekat sini kan. Saya sukalah kalkulator ni. Okay, saya tukar ni je lah. Seronok lah kalkulator ni. Okay, delete cos. Dulu kalkulator saya bukan canggih macam ni. Okay, so saya tukar depan. Tukar negative 20 pi squared. Apa ni? Pi. Darab pi squared. Betul tak? 20 pi squared darab cos sama semua sama. Okay. Okay, I will get my answer lah this one. Negative 98.7. Negative 98.70. Unit MS negative 2. Okay, so kita tengok jawapan. Betul tak? No, dia slightly different lah sebab dah awal-awal lagi dia dah different. So samalah tu. Okay dah, soalan terakhir kita nak tengok kepada phase. Okay, phase tu yang mana? Phase tu adalah yang ni, dalam bracket tu. Itu adalah phase, fasa. Fasa tu apa? Fasa tu adalah pergerakan je lah. Pergerakan angle dia tu. Okay, so I want to find my phase, number D, phase. Phase is theta. Okay, itu omega t plus phi. Ini phase. Ini initial phase. Ini phase. Jangan confuse phase dengan initial phase. So phase ni saya ambil semua tu lah ni bracket ni. So 2 pi 4 plus pi over 3. Kenapa 4? Sebab soalan minta tadi 4 tu duduk atas. So tekan calculator je lah yang ni. Yang ni saya rasa saya ambil ni. Ni kan. Ni 2 pi darab ni saya dapat ni. So jawapan saya adalah 25 pi per 3. Okay, jawapan akhir tak boleh macam ni. So macam mana saya nak buat ni? Boleh ke saya buat answer? Saya dapat jawapan lain. Itu jawapan lain rasanya. 25 pi divided by 3. So I will get my answer. Tak nak ni. 26.18. 26.18 radian. Radian ini radian. Theta. Unit radian. Okay. Okay, boleh tak? Mestilah boleh. Kalau tak boleh nanti kena sambung lagi. Okay, boleh ke tak boleh ni? Boleh, madam. Okay. So nanti minggu depan saya jumpa awak. Kita sambung lah, cuba habiskan. Tolong buat nanti saya panggil lah nama-nama suruh buat ke depan. Okay, Jumaat ni pukul 10 saya nak buat pre-UPS sikit. Nak brush up you punya ingatan lah pada chapter-chapter 5, 6, 7. Sebab kalau saya buat Isnin tu nanti macam dah terlambat. Saya rasa mungkin tu salah satu sebabnya lah. Okay, mana saya nak pergi jumpa kat awak ni kat sini. Okay, so saya stop dengan tasbih kafara and surah walas.